Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pensyarah subjek saya, iaitu subjek Fiqh Muamalat, iaitu Ustazah Badiah binti Nordin. Okey, nama saya Syairah Himi Besar Rizal. Nombor metric saya DHU 20202536. Saya daripada kelas DPSU 2G. Okey, tajuk kami pada hari ini ialah riba versus hutang. Kalau kita tengok, halalkah harta kita sama ini? Adakah ada unsur ribanya, hutangnya dan lain-lain? Okey, sebelum kita pergi pada maksud riba dan selanjutnya, apakah itu muamalah? Muamalah ataupun muamalat ialah satu peraturan untuk mengawal transaksi antara sesebuah pihak kepada pihak yang lain. Okey, daripada segi istilah pula, muamalah ialah peraturan atau hukum Allah SWT untuk menselaraskan kehidupan masyarakat dalam sebuah pekerjaan. Okey, daripada Muhammad Yusof pula, dia berkata, muamalah ialah peraturan Allah SWT dan hukum Allah yang wajib kita taati dan ikuti dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab apa Allah SWT wujudkan muamalah ni? Untuk memudahkan kita lah. Kalau tak ada muamalah, senanglah orang nak menindas sesebuah ataupun sesuatu golongan, kan? Macam jual beli. Kalau tak ada muamalah ni, sesuka hati je kita boleh letakkan harga, naikkan bunga dan lain-lain. Okey, maksud riba maksud riba daripada segi bahasa ialah pertambahan atau peningkatan. Okey, macam kita tengoklah, dalam kalangan kita, masyarakat sendiri pun, daripada kalangan pelajar pun, pasti ada riba. Jika kita pinjam dengan kawan, tiba-tiba kawan naikkan bunga, walaupun ianya $1, itu dikira riba. Okey, daripada segi istilah pula, riba bermaksud pertambahan atau peningkatan harga dalam sesuatu item-item. Okey, contohnya, katakanlah 1 kilogram gula yang telah diperuntukkan harganya RM2.5. Saya katakanlah harga tersebut RM2.5. Tetapi sesebuah company ataupun sesebuah institusi itu menjual dengan harga yang tinggi daripada harga yang diperuntukkan. Bukan kerana mengambil keuntungan, tapi mengira riba. Kita bukan kira pasal kita ingin ambil keuntungan, tapi kita kira peruntukan yang telah diperuntukkan untuk menjual gula tersebut. Okey, kita masuk pada dalil-dalil pengharaman riba. Okey, dalam surah Al-Imran, Allah SWT berkata, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil riba secara berlebih-lebihan, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu berjaya. Nampak tak di situ dalam surah Al-Imran, Allah menekankan agar kita menjauhi riba, iaitu daripada ayat ke 130. Yang terakhir daripada saya, okey, Allah SWT melaknat para pengambil riba yang mengamalkan riba ni. Rezeki dia diberi kepada ibu bapa dia, disedekahkan kepada orang lain, Allah SWT melaknat mereka. Ini hadis riwayat daripada Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan yang terakhir sekali, ingatlah, Allah SWT menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Okey, kita jumpa sekejap lagi. Next. Okey, seterusnya masih kita tahu lebih mendalam, kan? Okey, apakah jenis-jenis riba? Okey, para ulama telah mengkelaskan beberapa riba. Okey, riba yang terkenal adalah dua, riba al-buyu dan riba al-duyun. Okey, apa itu riba al-buyu? Riba al-buyu berlaku dalam urusan jual beli, manakala bagi riba al-duyun pula berlaku dalam urusan hutang piutang. Okey, riba al-buyu ni dia terhasil apabila dia dua barang yang sama tapi berlainan berat dan kuantitinya. Itu apabila selain itu riba al-duyun pula dia berlaku antara penghutang
dengan pemberi hutang dalam beberapa keadaan. Okey. Okey, kita akan beritahukan apakah anak-anak bawah riba al-buyu tu. Okey, dalam riba al-buyu ada dua. Satu, riba an-nasiyah dengan riba al-fadl. Okey, dalam riba an-nasiyah ni, apa maksud riba an-nasiyah ni kan? Dia berlaku apabila contoh kan, peminjam tu dia nak pinjam satu barang tapi dia tak boleh nak pulangkan ataupun nak lunaskan dalam masa dan waktu sama. Maksud dia bertangguh. Okey, apa contoh yang kita boleh bagi adalah contohnya wanita nak beli emas pada waktu tu tapi dia tak dapat nak bayar habis. Maksud dia kena bertangguh-tangguh. Itu pun dikira riba. Seterusnya sebab tadi riba an-nasiyah bawah kepada riba al-buyu kan. Lepas tu ni yang kedua pula yang bawah riba al-buyu, riba al-fadlu. Okey, maksud riba al-fadlu ni adalah riba antara di barang tu sama jenis, sama berat tapi dibayar dengan harga berbeza. Okey, contoh yang kita boleh bagi ni adalah beras. Contohnya, jiran sebelah saya dia nak pinjam dengan saya 10 kg beras. Tapi saya minta dia bayar dengan daripada harga 15 kg beras punya harga. So itu dikira tidak boleh. So syarat dia macam ni. Riba tu berlaku apabila harga yang dibayar tu tidak sama dengan harga 10 kg tu. Sepatutnya dia kena bayar pada harga 10 kg beras tapi dia bayar pada harga 15 beras dalam 15 gram. Okey, seterusnya kita pergi kepada riba al-duyun. Okey, riba al-duyun ni dia berlaku atas urusan dalam kes hutang. Okey, bawah riba al-duyun ni ada dua riba. Okey, kalau kita semua tahu riba al-qad dengan riba al-jahiliyah. Okey, riba al-duyun ni apa? Macam saya kata tadi lah, riba al-duyun berlaku ketika penghutang ataupun pemberi hutang dia ada masalah antara dua kontrak tu. Maksud dia janji, okey pada tempoh sekian dia kena bayar. Okey, sama ada pemberi tu dia bagi tempoh lama ataupun orang yang penghutang tu tak dapat lunaskan dalam masa yang tu. Maksud dia tangguh. Okey, riba al-qad ni pula maksud dia, okey contohnya saya ada orang nak pinjam dengan saya, okey. Syaril, boleh tak aku nak pinjam dengan kau katakanlah 5,000. Saya kata boleh, aku nak bagi kau pinjam 5,000 tapi ada syaratnya. Syaratnya engkau ada sekian. Okey, itulah dikirakan sebagai riba al-qad. Maksudnya syarat dia mengenakan syarat pula. Dia boleh bagi pinjam tapi ada syarat dia. Okey, contoh riba al-qad ni contohnya Saufi boleh memberikan pinjaman kepada Ajwan RM1,000 dalam tempoh 5 bulan. Tapi ada syarat dia Ajwan kena tolong Saufi siapkan assignment dia. Itu adalah salah satu contoh riba al-qad. Dah nak habis dah daripada saya. Okey, tadi kan riba al-qad kan bawah riba al-duyun tadi kan. Okey, ni yang last daripada bawah riba al-duyun, iaitu riba al-jahiliyah. Okey, riba al-jahiliyah ni apa? Okey, yang saya kata riba al-jahiliyah ni, okey maksud dia seseorang tu dah bagi pinjam dekat seseorang tu. Jadi peminjam hutang tu harus bayar dalam tempoh yang dia telah ditetapkan. Tapi disebabkan dia tak dapat nak tunaikan dia punya hutang tu, tak dapat nak lunaskan hutang tu, okey dia kena bayar lipat kali ganda. Okey, contoh yang dapat saya bagi kan, contoh saya beli sofa tu harga 1,000. Okey, setiap bulan saya kena bayar 250 lah kan. Contoh kan 250 saya bayar. Okey, bulan pertama saya bayar, bulan kedua saya bayar, tiba bulan ketiga contoh saya lewat bayar. Tiba disebabkan saya lewat bayar tu, okey ada persen pula cakap saya. Sebanyak 2%. 2% tiba bulan tu saya kena bayar 350 lah. Itulah dikatakan riba al-jahiliyah. Sebab apa? Ada penambahan kat situ, ada bunga kat situ yang dikenakan sebab saya lewat nak bayar pada bulan tu. Jadi bulan tu saya kena bayar 350 sebab kan lewat bayar. Okey, sekian daripada saya. Okey, apa-apa sahaja yang saya sampaikan tadi harap bermanfaat untuk semua. Maaf atas kesilapan, kesasulan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saufi Amirul Amin bin Sabri, DSU 20024831. Okey, daripada kelas 2G. Terima kasih kepada Ustazah Badriah binti Nordin, pensyarah
yang terbaik bagi subjek fiqh muamalat. Okey. Yang seterusnya adalah unsur-unsur elemen haram dalam transaksi muamalat Islam. Yang pertama adalah riba. Seperti yang kita tahu, riba ni adalah haram, perkara yang paling dilarang sekali dalam Islam. Dia menaikkan kadar harga sama ada peminjam daripada contohnya macam 1,000, kalau kau tak bayar daripada bulan ni lewat bayar ke, akan dinaikkan lagi 1,000 lebih. Itu contoh-contoh riba lah. Seterusnya ketidakpastian seperti garah, macam pre-order ke, dia secara tidak langsung menjadi muskil lah, ketidakpastian. Seterusnya adalah judi. Okey, judi macam benda-benda yang judi tu, kita dapatkan sesuatu perkara dengan perkara yang mudah tanpa usaha yang keras. Seterusnya penipuan atau khianat. Okey, seperti scammer lah. Okey, kita menipu orang tu, cakap dia kena bayar sekian-sekian sebab telah melakukan kesalahan, macam polis lah, scammer polis kononnya, daripada jabatan sekian-sekian. Okay, seterusnya adalah barangan dan perkhidmatan haram, seperti macam seluduk dan sebagainya. Okay, seterusnya adalah akibat dan kesan riba. Okay, daripada surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279 yang mengatakan pengamal riba sebenarnya diperangi oleh Allah dan Rasulullah. Ayat dia bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tinggalkanlah riba yang belum dipungut. Jika benar-benar orang itu bertaubat, maka jika kamu bertaubat, maka hak kamu adalah seperti pokok asal kepada sesiapa, dan kamu juga tidak akan dizalimi oleh Allah dan tidak dizalimi oleh sesiapa. Seterusnya adalah hikmah pengharaman riba. Saya akan nyatakan dua perkara, iaitu daripada segi perspektif ekonomi dan perspektif kemanusiaan. Yang pertama, perspektif ekonomi ialah sistem riba akan sistem riba akan menghancurkan dan memberi kesan impak yang negatif kepada masyarakat serta keyakinan ekonomi sebenar. Bila kita mengamalkan amalan riba ni secara tidak langsung, dia akan menghancurkan. Sebab apa? Bila diorang dah percaya riba ni kena bayar ni, diorang macam tak macam percayalah kan kepada sistem ekonomi tersebut, dan dia tak akan menyalurkan apa-apa simpanan ke apa benda kan. Keseluruhan seterusnya adalah keseluruhan sistem ekonomi akan lumpuh kerana aktiviti ekonomi sebenar tidak dijelaskan tidak dijelaskan secara lebih detail lah. Seterusnya adalah perspektif kemanusiaan. Perspektif kemanusiaan seperti orang yang makan riba tersebut akan bertambah kaya dan senang. Yalah, bila dah makan riba, so dia bertambah senang lah. Sebab orang yang hutang tu akan lebih bersusah, sebab dia bayar lebih daripada wang yang dipinjam olehnya yang asal. Gitu. Orang kaya bertambah senang, orang yang terkena riba tu bertambah susah. Seterusnya, untuk mengelakkan penindasan pihak yang mempunyai wang atas orang yang memerlukan. Dan akhir sekali, riba akan menanamkan sifat malas bekerja. Ialah, bila kita mengamalkan riba, kita bagi pinjam kat orang, kita macam malas bekerja. Kita harapkan duit pada orang yang meminjam tu bagi kat kita. Dah lah kenakan riba, so kita macam senang lah. Dah banyak duit kita dapat, tapi dapat duit yang haram, daripada sumber yang haram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Amira Syafiqah binti Abdul Muiz. Nombor matrik saya ialah DHU 2020244638 dan saya daripada kelas di PSU 2H.
Hari ini saya akan membentangkan e-bulletin saya iaitu maksud hutang dan falsafah hutang. Debt atau hutang dari segi bahasa ialah sebarang liability atau tanggungan masa hadapan yang dipertanggungkan ke atas seseorang, sama ada dalam bentuk wang atau sebagainya. Dari segi istilah pula, ulama telah membagikan hutang kepada dua jenis. Yang pertama ialah umum, iaitu hak atau tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang menanggung beban di masa hadapan. Yang kedua ialah khusus, iaitu menurut jumhur ulama, sebarang kewajipan dalam bentuk kewangan ke atas seseorang yang terjadi kesan daripada pertukaran transaksi, kerosakan harta benda, kecederaan ataupun untuk melunaskan hak Allah seperti zakat. Okey, saya teruskan dengan saya punya falsafah hutang. Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat kepada kedua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong-menolong antara umat Islam yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT selama tolong-menolong itu dalam perkara kebajikan. Hutang piutang dapat mengurangkan kesulitan orang lain yang sedang dirundung masalah serta dapat memperkuatkan tali persaudaraan kedua belah pihak. Pada dasarnya, isu hutang berkait rapat dengan sikap amanah dan kebijaksanaan kita menguruskan perbelanjaan. Sifat amanah dilihat sebagai satu kontrak yang membuktikan semangat tolong-menolong, kasih sayang dan ketinggian iman seseorang membantu mereka yang berada dalam kesusahan. Seterusnya, saya akan terangkan tentang domain falsafah keberhutangan dalam Islam. Domain ini terbahagi kepada 3 iaitu keperluan, kemampuan dan keutamaan. Keperluan ialah keseimbangan antara kehendak dan keperluan yang dipenuhi akan dijadikan ukur nilai kemampuan seseorang Muslim mengawal keimanan. Kemampuan pula ialah kemampuan individu Muslim mengawal dan mempertingkatkan tahap keseimbangan kedudukan ekonomi. Diukur bukan sekadar berasaskan nilai kesederhanaan yang menumpukan amalan berjimat cermat, malah juga kemampuan mengawal sifat qanaah ketika mendepani suasana sumber ekonomi yang serba kekurangan. Dan terakhir ialah keutamaan, iaitu falsafah keutamaan dalam Islam dipandu dengan prinsip asas yang mendasari pertimbangan rationality pengguna sebagai Islamic man mengikut maqasid syariah. Okey, di sini terdapat firman Allah yang mengatakan maka hendaklah orang yang berhutang yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Oleh itu, Islam telah menetapkan bahawa setiap individu Muslim wajib melaksanakan amanah bersifat jujur dan bijak dalam menguruskan perbelanjaan. Dalam perbelanjaan keluarga agar kita berupaya menunaikan tanggungjawab seperti berzakat dan membayar hutang. Kebijaksanaan kita menunaikan tanggungjawab ini adalah sifat terpuji mulia dan simbol orang yang beriman. Terima kasih kepada Ustazah Badiah. Saya Nurizzah binti Hairul Asman dari kelas Beshu 2G. Nombor matrik saya Beshu 202024 658. Okey, tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan hukum penghutang. Okey, memberi hutang ni adalah sunat, tapi dia sangat tidak digalakkanlah, sebab kalau kita memberi hutang kepada orang, Allah akan balaslah kebaikan kita. Okey,
hutang ni merupakan satu beban. Hutang ni merupakan satu amalan yang meringankan bebanan orang yang dalam kesusahan lah. Maksudnya kalau kita pinjamkan duit kita kepada orang yang betul-betul dalam kesusahan, kita akan dapat dapat kebaikan lah di sisi Allah nanti. Okey, manakala hukum hutang ni adalah harus. Harus tu maksudnya dalam lain-lain situasi lah. Okey, saya akan memperincikan lagi berkaitan dengan hukum hutang. Okey, hukum hutang ni sebenarnya ada 3. Yang pertama sekali adalah haram, yang kedua adalah makruh dan yang ketiga adalah wajib. Okey, 3 ni sahaja hukum hutang dalam Islam. Okey, hukum pertama adalah haram. Contoh dia macam, contohnya Ali pinjam duit dekat Abu dengan tujuan dengan tujuan untuk membeli benda-benda yang haram. Contoh benda-benda yang haram macam arak, nak makan babi, nak makan benda-benda yang dilarang lah. Lepas tu bila dia nak beli benda tu, dia hutang dengan Abu tu tadi. So benda tu dikira dekat situ haram lah hukumnya, sebab membeli dengan benda-benda yang dilarang oleh Allah dan benda tu tak elok. Okey. Yang kedua adalah makruh. Okey, makruh ni dalam situasi yang macam menunjuk-nunjuk. Okey, contoh saya berhutang dengan kawan perempuan. Saya minta dia 500. Tapi dalam masa yang sama 500 tu saya bukannya hutang apa benda, tapi saya beli benda tu dengan saya beli handphone, saya beli baju dengan menunjuk-nunjuk lah, dengan cara menunjuk. Saya pakai benda tu, lepas tu saya tunjuk kat orang, tengoklah aku pakai baju apa hari ni. Tapi saya tak sedar pun yang benda tu sebenarnya adalah saya guna duit orang, kiranya saya berhutang lah. So benda tu sangat tak patut lah dan boleh jatuh makruh dengan menunjuk-nunjuk. Okey, dan yang terakhir sekali adalah wajib. Wajib ni contohnya dalam keadaan yang sangat-sangat memerlukan. Contohnya Abu ni nak pinjam duit dengan kawan sebab mak dia sakit. Itu baru boleh. Sebab kemungkinan time tu mak dia penyakit yang berisiko untuk mati kan. So bolehlah si Abu ni pinjam duit dekat orang untuk doktor menyembuhkan penyakit mak dia. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai tanggungjawab penghutang daripada segi Islam. Okey, terdapat 3 tanggungjawab. Yang pertama adalah hutang adalah amanat yang wajib dilaksanakan. Okey, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58 Allah ada berfirman, sesungguhnya maksudnya kalau kita berhutang, kita kena hutang dengan orang yang berhaklah menerima hutang tersebut. Dan kita kena pastikan orang yang kita berhutang tu akan mendapat ganjaran di sisi Tuhan. Dan kita kena adil lah dengan berhutang tu. Maksudnya kiranya kalau orang yang nak berhutang dengan kita tu, kita kena bagi takat mana je yang kita mampu bagi dia hutang dengan kita. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berhutang dengan cara yang baik. Okay, ini daripada hadis Rasulullah. Okay, Rasulullah kata dekat sini, daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, siapa yang mengambil harta orang yang berhutang dengan tujuan dia membayar ataupun bagi balik dengan cara yang baik, maka Allah akan mempermudahkan urusan hutangnya. Tetapi kalau kita hutang dengan benda-benda yang tak elok, Allah akan membinasakannya. Contohnya kalau kita hutang benda tu dengan benda yang haram lah, so Allah akan membinasakan golongan tersebut. Okay, dan yang terakhir sekali adalah membayar dengan yang lebih baik. Okay, daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendatangi Nabi ke masjid maksudnya dekat sini time tu Jabir jumpa Rasulullah dekat dalam masjid, dan dalam masa yang sama time tu Jabir berhutang dengan Rasulullah. Tapi apa yang Jabir ni buat, Jabir ni membayar hutang tersebut, malah dia membanyakkan maksudnya dia bagi lagi dengan lebih apa yang dihutang dengan Rasulullah. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pencara saya, iaitu Ustazah Badariah binti Nordin, dan tidak bertuju kepada rakan-rakan saya yang memberi komitmen dan kerjasama dengan baik kepada saya. Sebelum saya mulakan,
Nama saya ialah Muhammad Ajwad bin Muhammad Rashidi daripada kos di PHU 2I. Nombor matris di HU 2020-25302. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda mengenai ancaman orang yang tidak membayar hutang. Yang pertama, mati dalam keadaan berhutang, pahala kebaikannya menjadi ganti. Maksud di sini, walaupun orang tu buat benda baik kat dunia, solat, zakat, tapi di akhirat nanti pahala kebaikannya akan diganti dengan membayar hutang. Yang kedua, urusan orang yang berhutang akan kekal tergantung. Maksud sini ialah orang tu buat benda baik semua, tapi kat akhirat nanti pahala kebaikannya akan diganti dengan hutang, kerana seorang mukmin akan tergantung sehingga dia melanaskan hutangnya. Riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, siapa yang niat tidak mahu membayar hutang, dia dianggap sebagai pencuri dan mendapat azab daripada Allah SWT di akhirat nanti. Seterusnya, kesan menangguhkan pembayaran hutang bagi yang mampu. Yang pertama adalah penangguhan hutang oleh orang yang berkuasa membayar adalah satu kezaliman, kerana baginda Nabi SAW mengatakan bahawa orang ini dia mampu nak bayar hutang, tetapi orang ni dia tak nak bayar. Maksudnya orang ni dah tetapkan tarikh nak bayar bila sekian. Sekiranya orang ni tidak membayar, maka dia anggap sebagai pencuri. Riwayat Ibnu Majah. Maksudnya di sini adalah kita dosa dengan orang, kita kena minta ampun dengan orang tu. Sekiranya kita dosa dengan Allah, kita taubat sekali je nasuha, Allah ampun, ada support terus. Kerana kalau kita minum arak sekalipun satu lori, satu trailer, kita betul taubat, umpama dosa kita tak ada, kita macam budak kecil. Tapi dosa dengan orang, melibatkan hutang, melibatkan orang-orang, melibatkan harta orang, itu masalah. Itu kita kena minta maaf dengan orang itu. Kerana sekiranya kalau kita tidak minta maaf dengan orang itu, maka kita akan tergantung di akhirat nanti. Seterusnya, saya ingin terangkan mengenai dalil tentang hutang, yang mana Allah SWT sebut dalam surah Al-Imran yang mengatakan orang yang berhutang ni, orang ni dia bukan setakat dia janji dengan manusia, bahkan juga mereka mencabuli dan mengingkari sumpah mereka dengan orang yang berhutang. Maka orang ini telah berdusta dan mendapat azab yang seksa di akhirat nanti. Yang kedua, orang yang tidak membayar hutang ini adalah orang tu dia mendapat balasan. Maksudnya orang yang tidak membayar hutang ni, mereka akan buat dosa lain, iaitu mula-mula janji. Kerana orang nak bayar hutang ni, dia macam buat janji nak bayar bila, lepas diorang tak bayar, menyebabkan hidup mereka ni akan mendapat banyak musibah, tidak berkah dan sebagainya. Kemudian Allah murka dengan orang yang membayar hutang ini dan mendapat azab daripada di akhirat nanti. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Haris bin Muhammad Zamri dari kelas di PHU 2G. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak perbezaan di antara konsep hutang dalam perbankan Islam dan perbankan konvensional. Konsep hutang yang diamalkan di dalam perbankan Islam adalah menepati syariat Islam. Ini kerana produk-produk perbankan Islam yang dihasilkan dengan menggunakan akad-akad yang dibenarkan oleh syariah seperti akad jual beli, sewaan dan lain-lain lagi. Contoh yang boleh diketengahkan adalah dalam akad jual beli, ia akan melibatkan pertukaran di antara dua jenis yang berbeza, iaitu dari aset dengan mata wang. Jual beli adalah kontrak perniagaan pertukaran harta. Keuntungan yang diperolehi adalah daripada hasil daripada barang yang dijual dan manfaatnya. Oleh yang demikian, hutang yang terhasil adalah hasil daripada transaksi akad jual beli dan ianya dibenarkan di dalam Islam. Seterusnya saya akan menceritakan perbezaan dari segi perbankan konvensional. Dari segi perbankan konvensional ini, antaranya konsep hutang yang diamalkan adalah tidak bertepatan dengan syariat Islam kerana terlibat dengan aktiviti riba. Secara asasnya transaksi
transaksi yang dilakukan dalam perbankan konvensional ini adalah berdasarkan konsep pinjaman. Pertukaran yang berlaku adalah antara jenis yang sama, iaitu mata wang dan mata wang yang tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh syarak. Keuntungan yang diperolehi adalah hasil daripada tempoh penangguhan pembayaran pinjaman yang diberikan. Oleh yang demikian, hutang yang terhasil adalah hasil daripada transaksi pinjaman yang telah diberikan. Seterusnya saya akan menceritakan wujud perbezaan antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Umum mengetahui bahawa memang terdapat beberapa perbezaan apabila berbicara mengenai cara hidup Islam dan cara hidup yang tidak berasaskan Islam. Begitu juga halnya dengan perbankan di antara perbankan Islam dengan perbankan bukan Islam, atau yang sering kita istilahkan sebagai perbankan konvensional. Walau bagaimanapun, pada pandangan mata kasar ianya kelihatan sama. Perbezaan ini bolehlah juga diibaratkan sebagai perbezaan antara benar dan salah, dan perbezaan antara hak dan batil mengikut kacamata Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam menggambarkan beberapa bentuk perbezaan adalah seperti berikut: dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semuanya mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 42. Firman-Nya lagi daripada oleh Ustaz Muhammad Hafiz Haji Fauzi dan Ustaz Muhammad Fadli Muhammad Fauzi. Dan katakanlah, telah datang kebenaran Islam dan hilang kelenyaplah perkara yang salah, kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang telah tetapnya lenyap. Surah Al-Isra ayat 81. Seterusnya saya akan menceritakan fenomena hutang melalui kad kredit. Dalam konteks semasa kini, terdapat satu bentuk jual beli secara berhutang yang berlaku secara meluas pada masa kini, iaitu jual beli melalui kad kredit. Jual beli melalui kad kredit ini menyebabkan ramai orang yang berhutang dalam jumlah yang tinggi dan tidak dapat membayarnya. Bank Negara Malaysia menjelaskan bahawa jumlah hutang kad kredit tidak berbayar sehingga Mac tahun 2000 adalah sebanyak RM5.7 bilion berbanding Mac 1998 sebanyak RM4.4 bilion. Selepas disekat angka terkini mendedahkan sehingga April 2009 rakyat Malaysia mempunyai tunggakan hutang kad kredit berjumlah RM22.4 bilion. Ianya adalah satu peningkatan lebih daripada 400% dalam tempoh satu dekad. Dengan jumlah kad kredit yang
beredar di pasaran hari ini berjumlah 11 juta. Seterusnya saya akan menceritakan angka-angka dinyatakan tadi. Jelas menunjukkan bahawa menggunakan kad kredit memberikan lebih banyak peluang kepada orang ramai untuk berhutang. Akan tetapi itu perlu diingatkan bahawa kad kredit sekiranya digunakan secara rakus tanpa disiplin akan membuatkan kita ditimpa kesusahan di kemudian hari. Amat malamlah sekiranya kad kredit yang digunakan itu adalah kad kredit konvensional yang mana sistemnya adalah sistem riba yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahui bahawalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyistiharkan perang kepada sesiapa sahaja yang terlibat dengan riba. Oleh itu, selain itu saya juga akan menceritakan sedikit statistik Jabatan Insolvensi Malaysia. Golongan yang berusia 30 hingga 40-an antara yang paling banyak berdepan dengan kes bankrupt. Statistik Jabatan Insolvensi Malaysia mendapati sebanyak 191 orang daripada kelompok usia 35 hingga 44 tahun muflis, manakala 156 orang antara usia 45 hingga 54 tahun tidak ketinggalan. 145 orang dalam kalangan usia 25 hingga 34 tahun turut muflis pada tahun 2008. Sekian, terima kasih. Rau. Namun ingin ku tahu, senyumanmu buatku tersenyum, malu lirikmu memberi panahan kalbu. Oh sayangku, dengarlah bahwa diriku ku perlu kamu. Ku tak mahu engkau pergi dariku. Diri ini amat menyukai kamu, gadis ayu. Dengarlah bahwa diriku ku perlu kamu.